Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan membuka tirai pagi ini kan, kami nak membawakan satu topik yang begitu menarik sekali sebenarnya, Saliha, dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan kadang-kala kalau kita nak memberikan tips kepada orang, kadang-kadang benda itu pun berlaku dalam kehidupan seharian kita kan. Dan bagaimanakah cara nak menanganinya? Saya percaya ketika hari cuti ni sambil-sambil anda sedang beriadah bersama keluarga ataupun sambil bersarapan bersama keluarga, mungkin boleh dengar topik yang kita nak kongsikan hari ini. Sangat menarik sebenarnya mengenai bagaimana anda nak menangani stres. Seperti yang kita katakan di awal pembukaan tadi, hari ini adalah 10 bulan 10 2022 adalah Hari Pengurusan Mental Sedunia. Oleh itu kami bawakan kepada anda seorang yang lebih pakar bagi kita berkongsi dan mengupas lebih lanjut ya Nurul berkenaan tentang pengurusan mental ini. Dan kita hari ini nak beritahu kepada anda semua kalau anda mengalami apa saja masalah, anda tidak keseorangan. Jadi itu kita nak perkenalkan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Pensyarah Kanan Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum dan selamat datang kita ucapkan kepada doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bernama memberi ruang pada kami untuk berkongsi ilmu. Okey doktor, mengenai hari ini topik yang kita nak kongsikan hari ini adalah mengenai anda tidak berkeseorangan. Maksudnya sekiranya seseorang individu itu mengalami stres ataupun tekanan psikologi, seharusnya beliau berkongsi bersama, tidak perlu menyimpan, ia akan memudaratkan lagi. Dan mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut mengenainya. Sekiranya seseorang individu itu mengalami stres dan tidak rasa ianya tidak perlu dikongsikan kepada mereka. Itu memang satu cabaran lah bagi banyak ahli masyarakat contohnya, kerana kita ni kadang-kadang kita takut nak berkongsi, kita takut nak bercakap, tetapi semestinya juga bukan boleh berkongsi dengan sebarangan orang. Nanti perkara yang kecil jadi besar dan yang bukan dalam konteks yang lebih menimbulkan risiko stres tu lagi. Tetapi berkongsi dengan mereka yang memahami kita, berkongsi dengan orang yang berhampiran dengan kita, yang mungkin kita boleh percaya, ataupun kita boleh ada hubungan emosi juga, tapi dalam hubungan emosi yang positif lah. Jangan orang yang selalu kita bertengkar, selalu mungkin debate itu akan menyebabkan lagi stres. Jadi lagi satu konsep kalau kita berkongsi, let's talk lah. Dulu kita pernah kata let's talk. Jom kita perkatakan apa yang dalam emosi kita. Jadi satu lagi, kita jangan, saya rasa tak sihat kalau kita throw dekat social media. Sebab dan social media ni dah jadi trend dah. Saya cakap kenapa saya bangkitkan di sini, sebab dia one way communication. Dia komunikasi satu hala. Kalau ada pun komunikasi acara orang balas dan sebagainya, tetapi orang tu tak memahami kita dengan keadaan sepenuhnya. Jadi ada elemen salah faham dan lain-lain, dan ini boleh memburukkan keadaan. Jadi sebenarnya yalah, sekarang ni generasi Z kan, semua social media. Jadi WhatsApp ke atau Facebook ke, TikTok ke, bukanlah satu platform yang baik untuk nak kongsi, tetapi dengan seseorang yang kita ada hubungan yang kita kenali dan kita boleh percayai. Jadi ini pun bukan sebarangan orang jugalah, orang yang hampir dengan kita, dengan boleh memahami jiwa kita sedikit sebanyak, dan itu maksudnya tadi kita kena berkongsi. Jadi isunya sekarang ni, kenapa kita setengah orang tak nak berkongsi? Sebab dia rasa ada kelemahan dalam individu, diri dia sendiri. Dia tak cukup kuat sebab pandangan masyarakat, dia ni berkongsi, dia ni lemah semangat contohnya. Dia ni berkongsi, mungkin dia dah tak berdaya nak menangani masalah dia. Jadi ini satu cabaran lah, kena buang, sisihkan keadaan ini. Jadi ini yang penting. Langkah pertama, kalau kita stres, kalau kita rasa kita tertekan, kita kena cari seseorang yang lain juga. Dan kita tahu doktor, sebagai kita rakyat Malaysia lah, kita hidup dalam masyarakat ni, dan kalau anda punya masalah ataupun individu yang punya masalah psikiatri ini, kadang-kadang di luarannya mungkin nampak okey, tapi sebenarnya ia menyimpan terlalu banyak di dalam dirinya sendiri. Jadi pandangan doktor dalam kes-kes seperti ini? Memanglah kalau kita kita tak tanya dengan seseorang itu, kadang-kadang orang tu tak bercerita. Dan nak tambah pula, kadang-kadang ada sifat kita boleh nampak lah antara lelaki dan perempuan contohnya kan. Yang lelaki ni suka
menyimpan ego, kita kata ego dia kuat. Dia macam tadilah saya kata kalau dia bercerita menunjukkan macam seolah-olah dia mentafsirkan diri dia lemah, ataupun masyarakat juga mentafsirkan dia lemah kan. Jadi orang lelaki ni kadang menyimpan. Perempuan dia sebaliknya pula, dia suka bercerita, sebab itu kadang-kadang ada data macam masalah kemurungan ataupun kerisauan yang melampau. Perempuan ni lebih tinggi daripada lelaki. Mungkin satu faktornya sebab orang perempuan suka bercerita. Jadi kalau kita rasa ada perubahan kelakuan seseorang, contohnya senang cakap selalunya dia cool tapi dia jadi orang yang pemarah. Ataupun dia selalu orang ramah, suka bercakap, tiba-tiba jadi pendiam. Tak nampak dia beberapa hari, contohnya selalu nampak dia di office dia orang kata say hi dan sebagainya, tapi dia ni memenci diri. Ini antara perubahan-perubahan orang lain boleh kesan lah. Maksudnya kita kena sensitif bila kita nampak keadaan macam ni, kita kena tanya apa khabar. Itu sebab kita kata sekarang it's okay to say no, ataupun to say kata macam kita dalam keadaan yang tertekan sebagainya, kita kena terima perasaan yang kita lalui itu. Jadi sebab kadang-kadang kita takut nak kata sesuatu yang negatif, kita kata baik, semua okey. Sedangkan dalam jiwa kita ada satu tekanan, kita kerja ke, mungkin dekat rumah ada masalah dan sebagainya kan. Jadi ini cabaran kita sebab it's okay to say you are not okay. So, itu dia sebenarnya sebenarnya seharusnya kita meluahkan, tapi yang paling penting individu yang tepat. Dan individu tepat tu adakah lebih tepat lagi kita mencari seorang individu yang kita tak kenal langsung pun untuk kita meluahkan, contohnya lah kaunselor ke, bukanlah dengan orang-orang yang kita jumpa kat tepi jalan tu kan, itu bahaya tu. Itulah tadi betul lah, orang yang kita tak kenal langsung, kalau ikutkan orang yang tepi jalan semua tu memang tak sesuai lah, kita tak tahu siapa kan. Macam sama juga dekat social media, kita akan tak tahu siapa yang membaca cerita kita dan dapat feedback negatif kan, menyebab kita stres sikit jadi lagi besar. Jadi yang kita kenal ni penting, itu satu. Tetapi memang betul lah macam kata tadi, kita merujuk pada saya kata profesional lah tu, bila kaunselor ataupun doktor pun boleh kita, sebab semua doktor pun dilatih juga ilmu kesihatan mental ni semasa latihan. Jadi masalah biasa boleh didengari oleh dan juga boleh menawarkan rawatan juga. Jadi macam ada tekanan dan sebagainya. Jadi tekanan ni tak boleh dibiar lama. Kita masa kecil tu kita dah cuba tangani dah masalah. Dan sekarang ni masalah tekanan mungkin banyaklah masalah. Kadang-kadang ialah lepas COVID ni kan, ekonominya, kadang-kadang kelangsungan hidup hari esok, hari lusa nak hidup pun kita dah fikir pendapatan kita cukup ke tak, tempat tinggalnya, inflasinya, banyak sangat tekanan luaran. Jadi tekanan luaran ni akan pergi kepada individu ni dan mengganggulah jiwanya kalau yang perkara-perkara berkaitan. Jadi mereka kena bercakap, kaunselor memang bagus kalau jumpa kaunselor secara profesional, tapi maksud saya kata bila jumpa rakan-rakan ataupun orang kita boleh percayai, itu maknanya langkah pertama. Kadang-kadang rakan-rakan ni dia mendengar, dia kata aku ni pun tak pandai nak tengok masalah ni, kata kenapa tak jumpa dengan kaunselor. Jadi itu satu nasihat yang bagus jugalah. Jangan kita mana-mana nasihat, lepas tu nasihat kita akan menyebabkan seorang tu lagi stres. Contohnya kalau kita mendengar, kita memberi nasihat balik, kita tak boleh menghakimi, kita tak boleh judgemental dengan masalah tu. Ataupun kita juga kena dengar dengan empathy. Kadang-kadang kita dengar, kita kata aku boleh je tangani masalah tu sebagai pendengar. Jadi orang yang mendengar ni tak cukup baguslah kualiti dia. Orang yang mendengar ni kena mendengar dan memahami keadaan tu seperti orang yang mengalami tu. Maknanya orang yang kita didengari tu, bukannya orang yang mendengar tu. Tapi itu satu antara kualiti yang bagus sebagai pendengar. Jadi kita tak boleh menghakimi dan kita juga tidak boleh acknowledge atau mengakui kesukaran, emosi, tekanan dihadapi tempat kerja, mungkin dalam keluarga, mungkin keuangan, mungkin banyak macam-macam. Jadi apa yang saya tekan sekejap tadi, kualiti orang yang mendengar tu perlu baiklah. Dan kalau kita rasa tak mampu,
kita pergi satu level lagi macam kaunselor ke atau doktor ke ataupun klinik macam kami juga klinik psikiatri untuk buat penilaian dan sebagainya lah. Okey, itu dia. Dan tapi secara ringkas ni doktor ya, bila kita nak mengetahui sebenarnya individu yang terlibat dengan psikiatri ini, bagaimana ini diagnosisnya secara perubatan itu? Proses kami penilaian lah mula-mula dengan penilaian. Memang psikiatri ni kalau jumpa ataupun kaunselor pun lebih kurang kita akan bertanya dengan panjang lebar juga. Kita kata mengambil sejarah pesakit tu. Kadang-kadang kita kena memahami orang ini karakter je. Mungkin ada pengalaman pahit dilalui sebelum masa dia remaja, sekarang ni umur 20-an, tapi pengalaman pahit umur belasan, umur sekolah rendah dan sebagainya. Kita kena faham. Bayangkan bukan mudah untuk mendapatkan maklumat ini dan mungkin mengambil masa, kadang-kadang itulah interview tu mengambil masa yang panjang. Dan selain itu kita dapat juga maklumat daripada orang yang rapat, contoh ibu bapa, ahli keluarga, kalau suami isteri dia. Itu satu fasa. Kemudian satu lagi, masa kita interview kita akan lihat percakapan dia macam mana, isi kandungan percakapan dia, mimik muka dia. Ini dah pecah rahsia lah. Ini antara yang macam mana kita menilai ataupun mentafsirkan satu penyakit ataupun situasi yang melibatkan kesihatan mental. Jadi ini cara dia lah apa yang kita buat. Selain daripada itu, semestinya kadang-kadang kita nak kena pastikan ada juga masalah-masalah biologi. Maksudnya masalah contohnya hormon, thyroid. Tapi kita kena simpan dulu jawapan hormon dengan masalah psikologi berkaitan dengan hormon kan. Kita akan berhenti rehat dulu doktor dan kita akan kembali selepas ini. Mungkin dia, anda tidak keseorangan sekiranya mengalami tekanan mental ataupun stres. Kongsikan kepada mereka yang berdekatan. Dan doktor, masih lagi kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari bercakapkan mengenai topik ni. Doktor tadi dah sentuh mengenai kadang-kala mereka yang mengalami stres ini ada terkait dengan perubahan hormon ataupun masalah kesihatan yang lain. Dan mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut. Itulah sambungan daripada apa yang saya kata tadi. Kita ambil sejarah pesakit, kita akan menilai secara karakter dan sebagainya pada masa itu, dan juga kita membuat ujian-ujian yang perlulah. Maksudnya ujian makmal macam darah kita kena ambil, sebab kadang-kadang ada orang yang masalah thyroid pun boleh menyebabkan kelakuannya berubah thyroid. Kemudian ada hormon lain juga macam ginjal dia, Cushing syndrome ni pun boleh menyebabkan stres juga. Selain daripada itu, penyakit macam epilepsi pun boleh menyebabkan kelakuan seseorang tu berubah juga. Jadi ada banyak lagi lah beberapa perkara kita kena ambil kisah. Maknanya kita kena pastikan dianya bukan dari sistem lain, tapi dia ni hanya mengalami ataupun berpunca daripada masalah mental itu sendiri. Dan bila disebut pasal masalah mental ni, bila dikatakan berkenaan dengan hormon ataupun sistem dalam badan kita, macam contohnya, siapa yang biasa dengar lah, saya tak sentuh panjang tapi saya akan sentuh sikit, macam serotonin contohnya. Itu adalah satu bahan kimia dalam otak yang menyumbang, dia bukanlah nak kata sebab 1%, tapi dia boleh menyumbang kepada keadaan tekanan yang berlebihan, jadi kemurungan. Lagi satu dopamin contohnya, itu pun penting. Juga satu lagi macam orang kata adrenalin, yang kita tiba-tiba jadi debar-debar, excited, lepas tu jadi takut, menggigil kan. Itu pun hormon dalaman kita juga, adrenalin. Jadi ini cara ringkaslah bagaimana hubungan antara biologi ataupun macam sistem badan kita kepada perasaan kita, jiwa kita juga penting. Doktor, dan kita tahu selepas COVID ramai yang mungkin terkesan dengan keadaan selepas ini. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan dan ada kerisauan yang timbul dalam kalangan rakyat Malaysia, dan anxiety itu saya kira adalah kes yang agak tinggi, doktor. Pandangan doktor macam mana pula untuk kita nak merawat anxiety itu? Yalah. Lepas susulan lepas COVID ini semua ada kesan ekonomi dan sebagainya. Jadi memang kalau dilihat
konteks dulu-dulu pun masa apa orang kata ekonomi recession, maknanya ekonomi tu merudum. Masa merudum tu langkah pertama semua orang akan tertekan, tapi tertekannya sekejap lah sebab pada masa itu semua orang rasa. Tetapi orang kata second wave, kemudiannya akan ada tiba-tiba kadar bunuh diri yang tinggi dan sebagainya. Ini berlaku pada 2-3 zaman yang lampau lah, menunjukkan bila ekonomi itu turun akan memberi kesan kepada kesihatan mental masyarakat secara amnya. Jadi ini penting. Dan kenapa ini berlaku? Ekonomi contohnya dari peringkat masyarakat, mereka peringkat individu pun ada juga, tapi masyarakat contohnya semua orang mengalami tekanan. Contohnya nak fikir pasal kelangsungan hidupnya lah, kerja lah mungkin tak ada. Jadi yalah, kalau kita tak risau pun tak normal juga. Kita kena ada risau, baru kita ada risau tu sebenarnya bagus, anxiety tu, tapi tak boleh terlalu tinggi. Sebab risau yang sikit tu sebenarnya dia macam motivasi kenapa kita nak gerakkan diri kita. Tapi risau yang terlalu tinggi pula, ini jadi macam penyakit kerisauan melampau tu kita kata tu. Dia akan memakan diri. Makan diri dan semua dia risau, boleh dapat penyakit-penyakit lain lagi, darah tinggi dan sebagainya. Jadi itu keadaan, bila keadaan macam ini berlaku, berpotensi menyebabkan orang bertambah lagi risau dan sebagainya. Dan kadang-kadang faktor persekitaran ni amat penting, sokongan contohnya kan. Jadi kalau seseorang tu contohnya, yalah ini risau, ada yang risau banjir balik nanti kan, kalau banjir kilat lagi. Lepas tu kemudian masalah inflasi lagi, kemudian ada juga yang risau masa depan mereka kan. Jadi itulah kadang-kadang ada juga peranan sokongan. Jadi sokongan yang paling hampir, orang yang hampir dengan kita. Itu dia. Bak kata doktor, sokongan yang paling hampir adalah orang yang terdekat. Dan mungkin kita sebagai rakan-rakan taulan ataupun sesama rakan sekerja kita juga turut perlu cakna terhadap permasalahan rakan-rakan kita juga. Dan bagaimanakah tips untuk menjadi seorang yang baik daripada segi menangani masalah sebagai seorang individu luar ini? Apakah tips yang perlu ada kepada mereka? Tadi doktor dah bagi tips bagaimana nak mengenali seseorang itu tertekan. Ini tips pula bagi kita di luar sana untuk menjadi seorang individu yang boleh menangani permasalahan orang lain. Bagaimana? Okey, itulah kalau kita sebagai individu orang pertama untuk mendengar masalah rakan kita, saudara mara kita, kita kena jadi pendengar yang baik lah, kiranya active listening. Maknanya kita mendengar ni bukan macam orang yang bermasalah tu bercakap dengan dinding contohnya kan. Dia bercakap dengan satu manusia lain, mana ada feedback, ada kita merasai sama contohnya. Kemudian kita tak boleh menghakimi tadi, tak boleh kita bayangkan masalah tu seperti kita sendiri dengar. Maksudnya pendengar tu kan, kita kena mendengar seperti orang yang mengalami itu, apa rasa dia. Kita itu konsep empathy itu. Maknanya kita rasa seperti mana yang dia rasa. Jadi ini antara elemen yang penting. Selain daripada itu, sokongan tu juga kadang-kadang sekali lalu sehari saja tak memadai, kita kena bertanya berterusan, berkala contohnya kan. Kalau itulah macam saya kata tadi, kalau kita selalu berkomunikasi, tiba-tiba rakan kita senyap saja, kita kena buat sesuatu lah, kita kena tanya ada masalah dan sebagainya. Jadi kita jadi rakan ataupun individu yang prihatin pada orang sekeliling kita. Yang penting jangan mudah untuk menghukum. Dan doktor ada sebutkan tadi berkaitan tentang empati juga, iaitu kita rasakan peranan kita dalam sebagai keluarga Malaysia. Dan untuk yang seterusnya tanyakan doktor, nasihat untuk kesihatan mental sedunia ini sebenarnya. Itulah, saya rasa sebagai doktor ataupun dalam bidang perubatan ni, mencegah lebih baik daripada mengubati lah. Sebaik-baiknya kita nak mencegah kan, tapi bagaimana. Jadi ini yang paling penting, pencegahan ni kita kena ada sikap healthy lifestyle, maknanya cara hidup yang, gaya hidup yang sihat. Memang tak dapat tidak, memang amat digalakkan, contohnya exercise. Kita selalu itu sebab dia menambahkan sistem dalaman kita lagi baik. Selain daripada itu, kita mungkin ada istilah kita panggil positif psikologi yang positif. Contohnya kita selalu berkongsi benda yang positif dengan orang, kemudian kita menolong orang. Kadang-kadang benda ni banyak-banyak yang kita buat, dia akan menyebabkan diri kita merasa
satu kindness we have done to other people, satu kebaikan. Jadi dia akan, bila kita tertekan dan sebagainya, kita rasa kita mengurangkanlah elemen tekanan tu. Kemudian kita akan buat sesuatu tu, kadang-kadang kita sempat risau. Ni sebenarnya risau kita fikir esok, lusa dan seterusnya. Apa ada depan kita sekarang? Itu konsep mindfulness. Maknanya kita berdepan dengan apa yang kita hadapi dan kita cuba tangani. Dan selalunya InsyaAllah benda tu akan bertambah baik lagi lah kalau kita lihat dengan cara positif. Tips daripada Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, bagaimanakah cara untuk menangani stres. Dan kadang-kadang mungkin kita ada masalah, kita jangan fikir masalah keliling kita, jalan terus, lihat cahaya di depan tu, itu yang pastinya. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita yang sudi hadir ketika ini, dan satu topik perkongsian yang begitu menarik sekali sebenarnya ya Salihah, dan memberi manfaat kepada mereka di luar sana. Dan pun kita akan berehat sebentar.